السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. الحمد لله. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah kurniakan, dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 89, beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kata kita beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, maka katanya seorang muslim yang beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mestilah mengamalkan segala ajaran kitab. Yang ketiga, perkara yang ketiga, dah baca dah kan. Jadi bila kita kata kita beriman dengan kitab, apa makna dia? Beriman dengan kitab maknanya kita mestilah mengamalkan segala ajaran yang ada dalam kitab itu. Baru kata benar-benar beriman. Kerana ajaran dalam kitab itu diturunkan bertujuan menunjukkan manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah. Jadi kita nak hidup dalam keadaan Allah redha pada kita. Jadi macam mana nak hidup dalam keadaan Allah redha pada kita dan dapat kejayaan dunia dan akhirat? Kena jadikan Al-Quran itu panduan kita. Apa yang disebut dalam Al-Quran, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Baca tu juga, begitu juga apabila seseorang itu dikatakan beriman dengan kitab, hendaklah dia merangkumi, beriman itu merangkumi segala kitab, semua kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Kena terima semua kitab. Dan begitu juga kena terima semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Semua hukum yang ada dalam Al-Quran mesti diterima. Tidak cukup hanya kita memegang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, zakat, haji semata-mata macam tak boleh. Kena terima semua. Kena yakin semua itu adalah benar, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu beriman sungguh-sungguh dengan kitab, maka dia akan terima semua hukum hakam yang ada di dalam Alkitab itu, dalam Al-Quran itu. Dia tidak membeza-bezakan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dia tak ada kata yang ini boleh pakai, yang ini tak boleh pakai. Itu bukan. Baik. Yang keempat, Al-Quran adalah kebenaran yang dicari oleh manusia. Ini sekarang ni. Sebenarnya banyak kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Kitab apa? Taurat, Zabur, Injil. Zabur, Taurat, Injil. Tetapi setelah para nabi dan rasul itu wafat, maka orang yang kemudian telah mengubah, meminda dan membuat takwil hingga menimbulkan perselisihan yang sangat hebat dalam agama. Bila nabi-nabi yang membawa kitab tersebut wafat,
maka pengikut-pengikutnya setelah sekian lama kemudian dia ubah kandungan yang ada dalam kitab Taurat, Zabur dan juga Injil. Sehingga berlaku perselisihan yang cukup hebat antara satu naskah dengan naskah yang lain. Kan sampai sekarang ni lah kan. Umat manusia sedang menghadapi ancaman dan malapetaka kerana mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang berdasarkan tauhid dan rukun-rukun iman yang lain. Mereka hidup dalam keadaan yang cacar merba, tidak ada panduan. Pasal dia dah ubah dah kitab tadi. Akhirnya mereka hidup dalam keadaan syirik, menyembah berhala. Ada pula yang langsung tidak mempunyai agama, mengikut aliran etis politisme apa? Sekarang ni panggil apa? Pluralisme. Tu politisme tu. Sekularisme, ada yang fahaman sekularisme dan macam-macam fahaman yang tidak ada kena mengena dengan Islam. Semua fahaman-fahaman ni direka cipta kerana tidak lagi mahu mengikut panduan daripada kitab tadi. Macam tu juga zaman sekarang timbullah macam-macam fahaman. Kenapa timbul macam-macam fahaman yang pelik-pelik ni, termasuklah sekularisme ni? Kerana tidak mahu mengikut panduan Al-Quran. Maka dibawalah satu fahaman sekularisme memisahkan aktiviti agama daripada aktiviti dunia. Maknanya kalau nak buat benda-benda berkaitan dunia ni, nak mentadbir negara, nak mentadbir manusia, nak ekonomi ke apa ke ni semua, jangan kaitkan dengan agama. Agama dekat masjid je. Ini fahaman yang bercanggah dengan agama Islam. Sebab fahaman itu dicipta oleh orang-orang Kristian. Sekularisme itu dicipta oleh orang-orang Kristian yang tidak mahu mengikut amalan pihak gereja yang telah menyeleweng ketika itu. Baik. Umat manusia memerlukan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat menghindarkan mereka daripada kesesatan dan memimpin mereka supaya kembali kepada jalan yang benar yang boleh membawa kepada kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat. Maka manusia memerlukan panduan. Hidup berbaik-baik sesama agama, terselamat daripada perbalahan dan permusuhan yang boleh melemahkan manusia itu. Kedatangan Islam untuk menerangkan kebenaran agama tauhid yang tulen yang dibawa oleh para nabi. Maka Allah pun melantiklah Nabi SAW untuk membawa agama yang benar, yang mana agama itu akan kekal sehingga hari kiamat. Pasal manusia ketika itu sudah tidak ada panduan yang benar, maka diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan kepada manusia cara hidup yang membawa kesejahteraan dan juga kebaikan di dunia dan juga akhirat. Kerja kita apa? Berpegang dengan panduan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami, ini Allah telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang terdahulu dari yang sebelum daripada kamu, wahai Muhammad. Semua tu ada rasul, ada nabi, ada kitab, kan? Lalu syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang engkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Akhirnya syaitan menipu mereka. Mereka ubah kandungan kitab. Mereka rasa benda tu paling bagus. Dia buat benda yang bercanggah dengan perintah Allah, tapi syaitan mencantikkan benda tu seolah-olah manusia tengok benda tu bagus. Maka dialah menjadi pemimpin. Syaitan tadi menjadi pemimpin dan penolong mereka pada hari ini, dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya nanti ke akhirat nanti. Siapa panduan dia? Ketua dia siapa? Syaitan itulah. Jadi perlunya kita kepada Al-Quran ini.
pandangan Al-Quran terhadap Taurat dan juga Injil. Perkataan Taurat telah diarabkan, yang diambil daripada perkataan Taurah dalam bahasa dalam bahasa Ibrani, Yahudi. Maka perkataan ini pada asalnya dalam bahasa Yahudi ialah syariat. Taurah itu makna apa? Taurah itu makna syariat. Syariat ni apa? Peraturan-peraturan, undang-undang yang ditetapkan oleh Allah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Itu. Syariat Islam, orang cakap syariat Islam, itu apa makna syariat? Syariat ialah kumpulan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh manusia di dalam kehidupan ini bagi mendapat kejayaan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Itu syariat. Baik. Kitab Taurat ini adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyeru Firaun dan pengikutnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, serta mengubah cara hidup mereka kepada cara hidup yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Ini kerja umat tersebut. Kerja umat tersebut, umat Nabi Musa, ialah beriman kepada Tuhan yang Esa, kemudian ubah kehidupan supaya sesuai dengan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Semua macam itulah. Bila datang pula kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa menyeru Bani Israel kepada agama yang sebenar, iaitu Allah yang Esa. Bila turun Al-Quran, apa tujuannya? Untuk mengajak manusia supaya mengesakan Allah. Dan manusia yang beriman kepada Allah ini, dia mempunyai tanggungjawab mengubah kehidupan yang sebelum ini supaya sesuai dengan perintah Al-Quran. Itu kerja kita lah, tanggungjawab. Bukan Quran letak satu tempat, kehidupan kita langsung tak ada kena-mengena dengan Quran. Ini tak jadi ni. Jadi apa yang kita faham Al-Quran tu? Kita tahu Al-Quran tu untuk dibaca saja. Itu salah. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi dibaca, difahami dan diamalkan. Tak baca Quran berdosa tak? Tak baca Quran berdosa? Tak berdosa. Tapi kalau tak amalkan perintah Al-Quran, berdosa tak? Jadi mengamal itu yang lebih utama. Tapi bukan makna tak payah baca. Sebab setiap huruf itu 10 ganjaran. Baca Al-Quran dan kita perlu laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerana apa kita nak laksanakan sangat perintah Allah dalam Al-Quran tu? Kerana iman tadi. Kerana keyakinan kita, iman kita mengatakan apa saja yang Allah tetapkan pasti baik. Iman tadi. Jadi kalau orang tu kuat iman dia, maka kuatlah keinginannya untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau imannya lemah, maka dia tidak ada gairah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Al-Quran telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan At-Taurat dan Injil sebelum daripada Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan yang benar. Al-Quran beritahu sebelum daripada Al-Quran ini ada kitab-kitab yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Dia. Allah tetap hidup dan kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluknya. Allah telah menurunkan kepada kamu, Dia telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran yang mengandungi kebenaran, yang mengesahkan, yang membenarkan isi kitab-kitab suci yang ada, yang terdahulu diturunkan, iaitu Taurat dan juga Injil. Jadi Al-Quran ini datang salah satunya membenarkan
ada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, iaitu Taurat dan juga Injil. Di samping itu, Al-Quran telah memberi pandangan terhadap At-Taurah, sebab pengikut-pengikutnya telah mengubah dan meminda setengah-setengah ajarannya. Macam mana Nabi tahu Taurat tu dah berubah? Nabi baca ke? Jumpa pun tidak ada. Nabi baca, Nabi tak baca. Macam mana Nabi tahu? Pasal Allah yang beritahu. Allah yang beritahu dalam Al-Quran, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ihi. Antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah atau menukar ganti kalam Allah, yakni isi kitab Taurat dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Allah beritahu. Maka bila Allah beritahu, pasti benar ke? Ataupun mungkin benar, mungkin tak benar? Pastilah benar. Itu tujuan iman kita kepada Allah Ta'ala. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Tidakkah engkau merasa pelik memikirkan, wahai Muhammad, terhadap sikap orang Yahudi yang telah diberikan sebahagian daripada kitab Taurat? Mereka ni telah diberi kitab Taurat, orang Yahudi. Kamu tak pelik ke tengok orang Yahudi ni? Dah ada kitab. Maka mereka diseru kepada kitab, supaya kitab itu menjadi hakim yang menjadi kata putus terhadap perbuatan mereka di antara mereka. Tiba-tiba mereka menolak. Pelik ke tak pelik? Dia bangga kerana ada kitab dia, beriman kata dengan kitab dia. Tapi bila orang suruh berhukum, ikutlah kitab kamu. Tiba-tiba dia tak nak berhukum ikut kitab dia. Pelik ke tak pelik? Pelik lah. Macam tu juga kita, kan? Kita kata Al-Quran kitab yang benar, yang turun daripada Allah. Al-Quran mengajak memberi bimbingan kepada kita kehidupan yang sejahtera dunia akhirat, kan? Bila nuzul Quran, semua cerita tu tak? Pemimpin atas sampai pemimpin bawah, semua cerita tu. Bila orang kata ikutlah Quran, nanti dulu ikutlah Quran. Tadi cakap Quran tu bagus, ikutlah. Tak nak pula dia. Kan pelik tu. Faham? Itu je lah nak ajar macam mana tak? Kan pelik. Kita sama dengan kita. Nanti kita baca Quran, ada hukum. Ada hukum. Benda yang kita buat bercanggah dengan hukum tu. Maka ujian kepada kita, nak ikut siapa sekarang? Maka orang beriman ni, dia akan cuba ikut panduan Al-Quran itu. Kan? Dia tu. Maka dengan penjelasan-penjelasan yang tersebut di atas, ternyatalah bahawa kitab Taurat yang ada dalam tangan orang Yahudi itu ialah sebahagian sahaja daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semua kitab. Kalau kita jumpa Taurat ni, bukan semua tu isi kandungan yang benar daripada wahyu. Dalam tu dah banyak perubahan. Al-Quran telah menyebutkan pula bahawa orang Yahudi telah menyembunyikan banyak dasar agama mereka. Dasar agama pun disembunyi. Antaranya firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada rasul kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang menerangkan kepada kamu daripada keterangan-keterangan dan hukum hakam yang telah kamu sembunyikan dalam kitab suci kamu. Allah telah utus Rasul ini untuk menerangkan kebenaran yang kamu sembunyikan dalam kitab-kitab kamu. Dan Allah memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Maka bertaubatlah kamu, dan jangan ikut kitab tu, tapi berimanlah dengan Nabi SAW. Antara perkara yang disembunyikan, masalah yang mereka sembunyikan itu memang telah diturunkan kepada mereka, itu ialah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan berita-berita kedatangan Nabi SAW. Ini dia sembunyikan. Padahal ada dalam kitab tu, yang mana mereka dengan sengaja mengubah perkataan-perkataan asal kepada makna yang lain. Akhirnya bila berhujah memang ada kata akhir zaman, Nabi akhir zaman, tapi bukan Muhammad ni, orang lain. Akhirnya jadi gitu. Sedangkan
sahabat Salman Al-Farisi dah. Salman Al-Farisi itu orang Parsi itu, asalnya menyembah api. Kemudian dia lihat ada seorang menganut agama Nasrani. Akhirnya dia minat, maka dia pun ikutlah agama Nasrani itu. Maka dia pun larilah daripada tempat tinggal dia tu, kan. Dia tinggalkan tempat dia, beragama dengan agama Nasrani. Ketika itu agama Nasrani itu benar, mengajak manusia kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dia duduklah bersama padri ni. Sebelum padri itu meninggal, Salman Al-Farisi tanya, selepas ni aku nak ikut siapa? Kalau kamu meninggal ni, lepas ni saya nak ikut siapa? Kata padri itu, kata, sekarang ni tidak ada orang yang mengamalkan kitab Injil ini, melainkan ada seorang padri masih lagi beramal dengan ajaran yang tulen. Kamu pergilah ke negara itu, ke tempat tu, berjumpa dengan padri itu. Maka dia pun merantau jauh nak mencari agama ini, nak belajar ini. Pentingnya belajar ni, ilmu. Akhirnya dia pun jumpalah padri itu, dia pun duduklah dengan padri itu. Padri pertama kata apa? Tak ada orang yang mengamal ajaran yang tulen, melainkan padri itu. Bila dah duduk lama, padri itu pun dah mula sakit. Sebelum meninggal dunia, Salman Al-Farisi tanya, selepas ni kamu nak perintahkan saya duduk dengan siapa? Kata padri itu, sekarang ni tidak ada orang yang mengamalkan ajaran Nasrani ni yang tulen. Semua dah ubah dah. Kata Tuhan macam-macam jenis ada. Tapi kalau kamu nak agama yang benar, maka kamu pergilah pada suatu tempat di mana tempat itu banyak pohon-pohon tamar. Akan diutus di sana Nabi akhir zaman, yang mana sifat-sifatnya telah disebutkan di dalam kitab mereka, iaitu Nabi ini tidak memakan hasil daripada sedekah, dan di belakangnya ada cap mohor yang menunjukkan dia tu Nabi akhir zaman. Kalau kamu nak, kamu pergilah ke tempat itu. Maka Salman Al-Farisi daripada tempat yang jauh pergi. Akhirnya dia ni, orang yang hebat ni, anak raja tak silap saya, orang yang hebat lah. Akhirnya jadi hamba. Orang tipu dia, jual dia. Akhirnya dia jual kepada orang di Madinah. Dia pun tengok, dia sampai kat Madinah, kata inilah tempat yang disebut oleh padri, ini tempat yang penuh dengan pohon-pohon tamar. Dia pun jadi hamba, tak apalah, dia jadi hamba. Setiap hari dia menunggu kedatangan Nabi akhir zaman itu Salman Al-Farisi hebat itu. Pada suatu hari dia panjat pokok korma tu. Tiba-tiba dia dengar ada orang datang, beritahu tuan dia, "Hai, nak cakap apa nak panggil nama apa Hai bos." Bos lah, dia tuan kan. "Ini ada cerita baru ni. Ada orang mengaku menjadi rasul. Ada orang mengaku menjadi rasul akhir zaman ini, yang datang kat tempat kita, namanya Muhammad." Salman Al-Farisi itu bila dengar kata Nabi akhir zaman itu yang mengaku menjadi rasul itu, dia dengar, terus lompat dia daripada atas. Dia pun tanya orang ni, "Apa kau cakap tadi? Apa kamu cakap?" Tuan dia kata, "Engkau apa sibuk pula?" Pasal kita lah, "Kau apa sibuk? Tadi apa kamu cakap? Pasal rasul?" Dia kata. Tapi tuan dia kata, "Kamu apa sibuk? Pergi buat kerja." Dia pun buat kerja. Maka dia pun cari peluang untuk berjumpa orang yang mengaku menjadi rasul itu. Maka dia pun datanglah satu hari, bawa makanan, sedekah, bagi sedekah. Nabi ambil dan Nabi beri kepada sahabat. Dia kata, "Betul ni." Kemudian hari yang lain pula, dia datang nak tengok tanda di belakang Nabi ni. Bila Nabi tahu dia ni datang untuk melihat tanda tu, maka Nabi pun jatuhkan sikit bajunya sehingga dia dapat melihat tanda tersebut. Akhirnya dia terus masuk Islam. Nak cerita apa ni? Nak cerita orang ahli kitab, dia tahu tentang sifat Nabi akhir zaman.
namun mereka sembunyikan di dalam kitab mereka kerana mereka telah menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Begitu juga beriman. Mana pula dia? Masalah yang mereka sembunyikan ialah berkaitan dengan Nabi akhir zaman, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berita-berita tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ditinggalkan tentang hisab amalan manusia di padang mahsyar kelak dan pembalasan di akhirat tidak disebut dalam kitab Taurat. Bab yang berkaitan dengan iman ni tuan-tuan, rukun iman ni semua sama je. Tapi dalam kitab Taurat yang telah diubah itu, maka telah dipadam tentang masalah padang mahsyar. Hisab-hisab ni tak ada. Akhirnya apa jadi? Buatlah apa kamu nak buat dekat atas dunia ni. Kalau dah mati habis jadi tanah. Akhirnya orang ni pun jadilah bertambah ganas. Tak takut apa lagi. Sebab dia dah tak beriman dengan kehidupan yang kedua, yang kekal abadi nanti. Dia tak beriman dengan soal jawab di padang mahsyar, maka manusia itu menjadi bertambah menyeleweng dan bertambah zalim. Walhal dua masalah ini, iaitu hisab di padang mahsyar dan juga pembalasan di akhirat, adalah menjadi kepercayaan asas bagi seluruh agama-agama langit. Pasal itu tuan-tuan kena faham, yang berkaitan dengan iman ini semuanya sama. Nabi Isa pun bawa benda yang sama, Nabi Musa pun bawa benda yang sama, Nabi Ibrahim pun bawa benda yang sama. Allah itu esa, selepas mati ini ada akhirat, ada syurga, ada neraka, itu semua sama. Cuma syariat berbeza-beza. Di samping itu, Al-Quran telah menyatakan bahawa orang Nasrani telah melupakan sebahagian daripada asal kitab mereka. Asal kitab mereka. Yang tadi Yahudi tadi kan, ini Nasrani pula. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dhukkiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan di antara orang ada yang berkata, apa kata orang ni? Bahawa kami ini orang Nasrani dah. Kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, yakni Allah telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka juga melupakan dan meninggalkan sebahagian daripada apa yang diperingatkan kepada mereka. Orang Nasrani pun sama juga, dia lupakan peringatan Allah itu. Lalu Allah tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai ke hari kiamat. Ini punca kenapa ni? Kenapa Allah tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di kalangan mereka ni? Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan apa yang disebutkan di dalam kitab Injil. Maknanya kalau kamu tinggalkan perintah dalam kitab, kalau kita Al-Quran, kamu tinggalkan perintah Al-Quran, maka Allah akan tanamkan di dalam hati kamu perasaan benci antara satu sama lain, perasaan permusuhan antara satu sama lain, dan Allah akan memberitahu mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Satu tuan-tuan, perlu kita taat patuh kepada perintah Allah, ajaran yang ada di dalam Al-Quran, kerana bila kita berpegang, dia akan menguatkan kita umat Islam, dan Allah akan mencampakkan perasaan kasih sayang antara sesama Muslim, dan begitu juga kasih sayang sesama manusia yang lain walaupun yang bukan Islam. Tapi kalau kita sendiri orang Islam tinggalkan Al-Quran itu, tidak mahu ikut Al-Quran itu, pasti Allah akan tanamkan dalam hati manusia yang Muslim ini perasaan permusuhan dan benci antara satu sama lain. Seperti mana dalam ayat ini berkaitan dengan orang Nasrani. Pasal tu tuan-tuan tengok Nasrani, dia ni kata dia kafir, dia ni pula kata yang tu kafir. Sektor-sektor kan, macam-macam kan. Ada ortodoks lah, ada apa lagi sebelum ni, ingat Protestan, Ortodok, Protestan, Katolik, banyak dulu, ingat, lupa lah.
Dia sendiri, dia sama dia tidak menerima antara satu sama lain. Baik, seterusnya beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Rasul Allah. Ini bab yang ke-9. Bab yang ke-9 dah habis dah tadi. Beriman kepada kitab. Kitab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Fihris ni Melayu cakap apa yang mula-mula tu apa? Muka surat ni, muka surat tu apa? Melayu cakap apa? Fihris kandungan, isi kandungan. Isi kandungan. Kalau tuan-tuan tengok isi kandungan kitab ni, dia bagus, dia meliputi semua benda. Sekarang ni dia cerita pasal rukun iman. Mula-mula dia cerita pasal kita ni daripada mana, betul? Kita asal daripada mana? Apa tujuan kita? Dia cerita tu. Apa tujuan Allah ciptakan kita? Ke mana kita nak pergi? Dia dah cerita. Kemudian dia cerita pasal rukun iman. Dah habis rukun iman, dia akan cerita pula rukun Islam. Maka ketika tu dia ceritalah bab berkaitan semayang, bab berkaitan puasa, zakat, haji, semua. Nanti semua hukum-hukum fiqah dia akan cerita. Sampai habis nanti, sampailah jinayat, tak silap saya, dia akan cerita muamalat apa semua cerita. Macam tu juga berkaitan dengan akhlak, siddiq, ikhlas, dia akan cerita juga. Jadi dia komplit semua. Itu bagus. Cuma setiap bab itu ringkas-ringkas. Ringkas, dia nak bagi fahaman, kefahaman yang perlu kita letakkan di dalam diri kita. Baik, beriman kepada Rasul Allah. Hikmah pengutusan rasul-rasul dan tugasnya. Apa hikmah Allah utus rasul-rasul yang ramai ini, dan apa tugas rasul ini? Orang yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebut nabi. Tengok yang terima wahyu disebut nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu itu dalam bentuk syariat. Maka orang yang tadi kata nabi tadi disebut pula jadi Rasulullah. Rasulullah makna utusan Allah, pesuruh Allah. Gini tuan. Jadi kalau terima wahyu, maka yang tu nabi. Tapi kalau terima wahyu dan wajib sampaikan wahyu tadi kepada orang lain, itu dipanggil rasul. Boleh kan? Terima wahyu, nabi. Tapi kalau diperintahkan untuk sampaikan kepada orang lain, maka itu namanya rasul. Sebab itu seorang rasul maka automatik adalah seorang nabi. Tapi kalau seorang nabi, adakah pasti dia rasul? Tidak. Boleh. Tetapi seorang nabi belum tentu menjadi rasul. Dalam agama Nasrani, Paulus, Matthew, Markus, John dan lain-lain disebut juga sebagai rasul. Pasal tu dalam kitab dia tu, surah-surah dia nama macam ni, kitab ni kan tak? Sedangkan dalam Islam mereka ni, Paulus, Matthew, Markus, John ni bukan rasul. Sebab rasul Allah itu ialah Nabi Isa AS, rasul-rasul yang disebut dalam Al-Quran seramai 25 orang. Itu jelah rasul. Ada pun yang tak disebut dalam Al-Quran, itu kita kata bukan rasul. Tetapi sedangkan jumlah rasul bukan 25 tuan-tuan. Jumlah rasul berapa? Banyak. Memanglah banyak. Jumlah rasul apa? 313 orang. Ya tak? Tapi kita tahu ke namanya? Kita mana tahu. Yang kita tahu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Berapa ramai? 25 orang. Maka kita beriman kepada 25 rasul tadi. Adapun bilangan nabi, ini ramai. Bilangan nabi ini ramai mengikut sebuah hadis yang diriwayatkan daripada pertanyaan Abu Zar kepada Nabi SAW. Bilangan nabi ini seramai 124,000 orang. 124,000 orang. Daripada 124, 313
rasul. Ya. Kepercayaan kepada rasul-rasul adalah salah satu daripada rukun iman dalam Islam. Wajib percaya. Maka setiap orang Muslim wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul daripada kalangan manusia. Allah lantik rasul ni dari kalangan manusia. Untuk apa rasul dilantik? Untuk memberi perkhabaran baik, berita gembira terhadap mereka yang melakukan kebaikan, yang ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi, dan memberi berita ancaman, memberi ancaman buruk terhadap mereka-mereka yang tidak mahu mengikut agama yang dibawa oleh para rasul, para nabi tersebut. Itu. Ya, pada tujuan Nabi ini dilantik untuk memberi berita gembira ataupun menyampaikan wahyu lah, menyampaikan panduan kepada manusia. Siapa yang ikut panduan, dia dapatlah berita gembira. Siapa yang lawan panduan tersebut, maka dia mendapat ancaman. Para rasul telah menjalankan tugas mereka untuk mentauhidkan Allah yang Maha Esa, yang penuh berkuasa atas segala makhluknya, dan mereka telah menyampaikan segala hukum dan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dipatuhi, dan segala larangan mesti dijauhi, dan wajiblah dipercayai bahawa mereka para rasul semua telah menyampaikan seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kejujuran. Jadi semua rasul ini kerja dia apa? Mengajak manusia mentauhidkan Allah dan mengajak manusia supaya berhukum, berpandu dengan wahyu kitab yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak macam itulah. Semua benda Nabi dah sampaikan, Rasul dah sampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyokong mereka itu dengan berbagai mukjizat. Para rasul ini diberi sokongan dengan mukjizat. Untuk apa mukjizat? Supaya manusia membenarkan seruan rasul-rasul tersebut. Mukjizat ni untuk apa? Untuk supaya manusia membenarkan rasul tersebut. Mukjizat itu ialah perkara luar biasa yang menakjubkan akal fikiran manusia. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang menakjubkan akal fikiran manusia, kerana ia berlaku di luar kekuasaan manusia, tanpa mengikut undang-undang logik dan undang-undang ilmu. Jadi mukjizat ini ialah perkara yang mencari adat, yang tidak dapat difikirkan dengan logik akal ataupun undang-undang ilmu. Tak ada. Batu daripada batu, pernah nampak duit shilling ada dalam batu? Tak ada tak? Tapi dah bunyi nak macam mana dah. Tapi ada ketika daripada batu keluarnya keluar apa? Keluar unta. Kan? Mukjizat Nabi Nabi Salih alaihi salam. Itu boleh diterima dengan akal, dengan undang-undang tak? Itu nama mukjizat. InsyaAllah kita sambung akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.